Kuasa, Surah An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan satu tajuk seperti yang telah diwar-warkan, kembali fitrah. Hadirin hadirat sekalian, apakah yang kita boleh fahamkan dengan maksud kembali kepada fitrah? Fitrah ini artinya balik semula kepada asal. Sebagai contoh, kita menengok semua kita ada handphone ataupun telefon. Telefon ini asal-asal mula kita beli di kedai dalam plastik, masih lagi fitrah. Tidak ada sebarang pencemaran, gangguan, penambahan. Tapi bila dapat ke tangan kita, kita akan ubah mengikut selera masing-masing. Yang suka pop myeye, ringtone-nya tukar Jeffrey Den, tukar lagu Ahmad Jais, macam-macam. Minat Piramli, tukar lagu Piramli. Minat Yahanana, tukar Yahanana. Kemudian kita ada banyak grup, WhatsApp grup surau ada, grup office ada, office pula ada macam-macam grup department tingkat 3, grup department tingkat 4, grup dengan bos, grup untuk mengutuk bos, macam-macam grup ada. Khas untuk nak bantai bos pun ada grup-grup yang beza-beza lah. Grup adik-beradik, grup adik-beradik yang sekupu, grup adik-beradik yang tak ada haka. Dia ada grup yang beza-beza, sepupu sepapat yang sama enggang, pipit sama pipit. Akhirnya semua grup-grup ini, bila dia berbunyi serentak, telefon kita sebenarnya jadi bengong sebab berat. Pagi ni saja kalau grup WhatsApp tuan-tuan ada berapa? 5 lah katanya hidup. Semua hijau. Pukul 5 dah hijau semua. Masing-masing mengantar doa subuh saja. Salam subuh. Dia nak tunjuk dia bangun pagi agak salam subuh, moga semua sihat. Hari dia tak bangun, dia taklah mengantar pula lah. Salam subuh hari Ahad yang ini. Sudahkah anda semayang jemaah? Dia hantar yang gambar yang 2 gig, 5 gig. Bayangkanlah berapa berat. Tak campur dapat berita kematian. Saya ingat arwah masa ceramah di sini, esok tu handphone tuan-tuan mesti padatnya Al-Fatihah. Satu Fatihah yang orang hantar pakai JPEG tu berapa dia punya saiz? Bayanglah, dulu orang hantar teks saja. Innalillahi wa inna. Lama-lama telefon kita bukan fitrah dia nak menanggung seberat itu. Akhirnya telefon kita jadi bengong. Tekan 3 keluar 8, tekan 6 keluar 2, type lain keluar lain, type pergi masjid jadi masjid. Apa masjid jadi masjid? Type biar betul jadi biar betik. Jadi pening. Handphone, kenapa handphone aku jadi pening? Dia jadi pening sebab fitrah dia dah melebihi daripada limit yang sepatutnya. Bila dia bengong, apa kita buat? Pergi kedai lah. Walhal kalau tak pergi kedai, tuan-tuan baiki sendiri pun boleh. Buka pada setting, pergi kat default factory setting. Klik saja, dia akan balikkan semula telefon kita jadi fitrah. Jadi seperti mula-mula beli dulu. Tapi risikonya lagu Jeffrey Den hilang, lagu Ahmad Jais hilang, WhatsApp group punya gambar-gambar yang tak disavekan dalam cloud, iCloud apa semua hilang. Tapi telefon jadi ringan balik macam baru-baru beli. Jadi itu yang dimaksudkan kembali semula kepada fitrah. Sama macam manusia, mula-mula dia Tuhan hantar dia jadi khalifah di muka bumi, elok sangat dia tu, bersih sangat, macam budak baru masuk asrama lah, baru elok betul. Tapi bila dia dah duduk di dunia macam-macam, dia proses penciptaan kita itu dah tak ikut dah seperti mana yang sepatutnya. Serupalah macam depan saya ada gelas. Apakah fitrah sebiji gelas? Gelas fitrahnya adalah sebagai alat untuk minum. Itu fitrah tujuan penciptaan gelas. Tidak ada lebih daripada itu. Tujuan gelas dicipta adalah untuk alat minum. Maka fitrahnya sebagai alat minuman. Tapi bolehkah gelas digunakan sebagai alat mandi? Boleh atau tidak? Boleh. Gunakan gelas untuk sini orang cedok air. Boleh, tetapi pertama tak selesa sebab bukan alat dia digunakan untuk mandi. Yang kedua, gelas rosak, dia akan jadi rosak kerana fitrah penciptaan gelas bukan untuk alat mandi. Maka inilah yang kita nak faham mudah, kembali fitrah. Baik. Sebagai manusia, apa fitrah kita sebagai manusia? Ada beberapa, mana sempat kita bincang. Nombor satu sekali, fitrah manusia, dia ada nafsu. Nombor satu, nafsu. Manusia kalau tidak ada nafsu, bukan nama manusia.
Dan nafsu manusia ni pula, dia ada 7 lapisan yang berbeza-beza. Dahlah ada nafsu 7 lapisan pula, 7 grade yang berbeza-beza. Pertama dipanggil nafsu ammarah, sampailah nafsu kamilah. Nafsu ammarah ini nafsu orang yang selalu terdedah kepada godaan. Godaan syaitan, godaan nafsu. Orang yang macam ni, bagi dia baik dan jahat itu sama saja, tak ada perbezaan. Buat baik serupa perasaan, buat jahat pun serupa perasaan. Dia tak menyesal kalau buat jahat, malah kadang-kadang lega dan gembira kalau buat jahat. Kalau tuan-tuan ada level begitu, itu level nafsu yang paling teruk sekali tu. Tak ada masalah, datang surau, kita boleh betulkan balik, boleh tuningkan balik. Ni workshop ni, boleh betulkan balik nafsu. Yang kedua, nafsu lawamah. Lawamah ni, dia buat jahat dan sentiasa kesal dengan diri dia sendiri. Dia tak hendak buat jahat, tapi dia sendiri tak mampu nak melawan nafsunya. Bila dia buat jahat, dia akan sedih, tapi esok buat lagi. Itu perangai orang nafsu lawamah. Orang pesen ni, dia masuk keluar penjara tu biasa. Masuk menyesal, anak tak dapat nengok membesar. Keluar esok, dia join balik. Ke dalam lagi. Tu lagi 3 tahun. Menyesal balik. Hafal Quran, mukaddam hafal. Keluar. Buat lagi. Habis itulah seterus dan seterusnya. Dia panggil orang ni duduk di bawah kongkongan nafsu lawamah. Nafsu yang ketiga, nafsu mulhamah. Mulhamah ni nafsu yang telah diberi sedikit ilham. Dia telah dapat dipimpin, diberi hidayat, dan tapi orang mulhamah ni, dia punya antara nafsu dan kebaikannya duduk sempadan lah, duduk border. Orang atas border, kita tak boleh kata dia tenang. Dia masih lagi di dalam berjaga-jaga. Dia baru dapat gerak ilham untuk buat baik. Bila dah sampai seberang, baru kita kata dia selamat. Ada orang begitu. Saya ingat tuan-tuan perempuan pun ada pagi ni yang level nafsu mulhamah. Dah ada bisikan-bisikan, oh nak jadi baik, nak jadi baik. Tapi belum selamat sebab kaki masih lagi sebelah lagi, duduk sebelah kawasan hoha-hoha tu ada lagi. Belum 100% lagi. Sikit atas nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang, tak digugat oleh kesenangan atau kesusahan, tak digugat oleh sihat atau sakit. Orang hina, orang puji, semuanya sama saja. Pujian tidak menjadikan dia berbunga, dikeji tak terasa pun sakit. Tak ada perasaan dendam, tak ada perasaan marah. Orang nafsu mutmainnah. Tenang saja. Kau nak puji-puji, kau tak nak puji, tu kau punya pasal. Kau kutuk pun serupa saja. Bahkan orang begini lebih rela dihina berbanding dipuji. Sebab pujian boleh membunuh. Macam sekarang ni video keluar, live macam-macam, orang duk menengok, semua mengulur jari, terbaik, 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 terbaik. Puji kerja. Pujian membunuh. Lebih baik ada yang ngutuk. Ustaz, tak betul hadis tu, kita membetulkan balik. Ustaz, ayat Quran tu baris depan macam mana, baris atas, kita betulkan balik. Ini terbaik, terbaik, terbaik. Tak boleh. Hidup kalau dipuji boleh membunuh. Tapi kalau dinasihatkan, dikritik, itu walaupun perit, tapi jauh lebih baik. Nafsu yang kelima, nafsu radiyah. Nafsu radiyah ni, nafsu orang yang redha dengan apa saja yang Allah tentukan. Orang level ini, dia terhibur dengan ujian. Oh, itu susah kita nak sampai level itu. Ujian bagi dia adalah hadiah daripada Allah. Seolah-olah orang begini, kalau kena pelempang, dia minta kena lempang lagi. Seolah macam tu. Dia jenis seronok. Dia lain macam sikit. Nafsu orang macam ni dah macam nak jadi malaikat. Saya ingat level-level ini tak ada di kalangan kita. Susah. Dia happy dengan ujian. Level yang keenam, nafsu mardiyah. Orang yang macam ini, apa saja yang dia buat, dia dapat redha Allah. Cakapnya, mulutnya masin. Sebab itu orang level nafsu mardiyah kurang bercakap. Mereka itu kalau bercakap, jadi. Biasa level ni level tok-tok wali sajalah. Kurang bercakap, sangat menjaga tutur kata. Kalau dia kata cilaka, celakalah orang itu. Itu sebab dia tak bercakap. Sebab orang dah nafsu mardiyah, dia punya percakapan itu kehendaknya sudah serentak dengan kehendak Tuhan. Tinggi sangatlah. Nafsu yang paling tinggi, nafsu kamilah. Manusia biasa macam kita tak akan sampai ke makam ini. Hanya untuk darjat, untuk para rasul, para nabi.
Manusia biasa paling tinggi pun tahap wali besar sampai ke 6 saja. Sampai nombor 6 saja. Kita dapat nafsu radiyah itu pun dah macam lebay sangat dah kita kalau nafsu radiyah yang jenis redha dengan apa saja Allah tentukan. Macam puan-puan, contoh suami kahwin satu lagi. Kalau orang lain mengamuk bagi nak agak koyak baju suami. Tapi sebab puan-puan ada nafsu radiyah, nama pun radiyah misalnya, dia relax. Dia pun tak tahu. Itu label, international punya label tu. Jawapannya tak ada lah, memang tak ada. Jadi puan-puan tak dapat lah label itu. Mungkin bawalah mutmainnah, mulhammah, lawamah, macam tu sajalah. Tuan-tuan pun sama jugalah. Kalau kereta kita orang langgar ke, kita turun pangkat ke, anak buah lebih cepat naik pangkat. Kalau kita relax saja, itu dah nafsu radiyah tu. Dia je dah, lantak kau lah. Apa-apa nak jadi-jadilah. Dia jenis tak kisah. Sebab itu nafsu ni kata Imam Al-Ghazali, dilayan jangan, dilawan pun jangan. Janganlah bila kita sebut nafsu amarah, lawamah, saya ustaz, saya nak masuk tarikat, saya nak buang semua nafsu. Tak boleh. Nafsu tak boleh buang. Nafsu ni macam kuda. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu ni macam kuda liar. Kalau kau bunuh dia, rugilah. Caranya jinakkan saja. Macam mana nak menjinakkan nafsu? Memang susah. Kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh itu masa. Apa yang paling dekat mati. Apa yang paling tajam lidah. Apa yang paling berat pikul amanah. Apa yang paling senang ninggalkan sembahyang. Apa yang paling besar nafsu, kata dia. Jadi nafsu ni benda besar. Kalau dia macam kuda, jangan kau bunuh, jinakkan saja. Cara menjinakkan kuda itu, pertama sekali jangan bagi dia makan. Jangan bagi dia kenyang. Apa ertinya? Selalulah berpuasa. Nafsu kalau banyak puasa dia kerti bahasa, dia baik saja. Yang kedua, nafsu tu, kuda tu kata dia, beratkan dia dengan barang. Baru dia tak melompat-lompat macam Opa Gangnam Style tu. Melompat-lompat macam kuda gila. Beratkan dengan barang. Ertinya, diri kita beratkan dengan ibadat. Tanyalah yang pagi-pagi hari Minggu, kunci jam, datang surau sembahyang. Itu memberatkan diri, hari hujan lagi. Padahal kalau tidur lagi sedap. Tidur, bangun pukul 10. Kan bagus macam tu. Bangun pukul, dah hari-hari bangun pagi, hari Minggu lah bangun lambat. Tapi kita dah umur dah meningkat. Bila lagi nak berubah? Kunci jugalah jam. Kita beratkan diri kita, baru nafsu terdidik. Itu cara Imam Al-Ghazali mengajarkan. Yang penting jangan diikutkan nafsu. Minum kopi bercampur susu, kalau tawar ditambah gula. Jangan turutkan hawa dan nafsu, lama-lama menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan, rumah setinggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak secukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan turutkan hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Orang tu jangan ikut sangat. Tapi jangan dibunuh. Nak manusia kalau tak ada nafsu langsung, dia jadi malaikat. Sebab itu malaikat tak layak jadi menteri besar, Perdana Menteri, Exco, YB. Malaikat tak boleh, dia tak ada nafsu. Dia tak ada kehendak nak buat jambatan, dia tak ada kehendak nak buat kebaikan, kebajikan untuk rakyat, tak ada. Dia buat hal dia. Malaikat, kalau yang baik, baik je. Kalau yang kerja cabut nyawa. Dia tak ada fikir benda lain. Yang kerja dengar ceramah, duduk kerja dengar ceramah. Malaikat kalau kerja semayang, tawaf. Dia tak boleh multitasking. Manusia sebab ada nafsu, dia multitasking. Sekarang, dia dengar ceramah. Habis ceramah, dia pergi sarapan. Belanja orang, ibadat lain. Lepas belanja orang, balik rumah. Bawa anak pergi taman, pergi mana. Itu amalan lain. Hari esok kerja, amalan lain. Tengah hari ambil anak sekolah, amalan lain. Malaikat tak ada, dia tak multitasking. Kalau kerja semayang. Yang kerja bagi wahyu. Yang kerja nurun hujan. Dia tak ada nak kerja lain, nak ngambil anak sekolah. Tak ada, dia tak ada langsung multitasking. Sebab itu malaikat tak layak memerintah dunia. Bukan kita menghina dia, tidak. Allah pun tak bagi dia jadi yang berhormat untuk Malaysia ni. Untuk dunia, Tuhan tak bagi. Dia pun pelik, apa salah lantik manusia? Kan samsing semua manusia. Kau apa tahu? Tuhan tanya gitu. Aku lagi tahu apa yang kau tak tahu. Sebab manusia, kelebihan dia ada nafsu. Maka nafsu dibuang jangan, dilawan jangan, dilayan pun jangan. Biasa-biasa saja. Jadi ini saya tak elaborate sangat. Nombor satu, nafsu. Yang kedua, fitrah manusia adalah dia tak ada dosa. Beza setengah agama lain, bukanlah kita menghina untuk pahaman masing-masing.
Ada agama memandang manusia memang beranak-beranak berdosa dah. Ada. Beranak-beranak berdosa. Pikul dosa nenek moyang dia. Agama kita tidak. Lahir-lahir budak tu tak ada dosa. Fitrah. Budak kecil lahir tak ada dosa. Sebab itu, sebagai nak balik pada fitrah, kita kena balik tak ada dosa. Kalaulah tuan-tuan hari ni 7 bulan Julai, tuan-tuan boleh pastikan tuan-tuan tak buat dosa. Oh, itu marvelous betul. Start daripada bangun pagi tadi, sembahyang subuh dengan tazkirah, cuba pastikan tak ada dosa sampai malam. Kalau boleh buat begitu, oh marvelous betul. Tapi jawabnya mustahil. Mustahil. Sebab Nabi pun menyebut kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya anak cucu Nabi Adam mesti ada buat salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah adalah kembali ke pangkal jalan, bertaubat balik. Jadi kok pagi tadi ada dah buat dosa sikit-sikit, kembali kepada Allah. Yang istilah kita panggil bertaubatlah, kembali kepada fitrah. Cuma bila cerita bab dosa, jarang orang bincangkan apa makna dosa. Kadang tuan-tuan, kami para ustaz, pening orang tanya, ustaz ni berdosa tak kalau saya buat ni? Ustaz, kalau saya buat ni berdosa ke tak berdosa? Ada orang nak menanya, benda tu berdosa ke tak berdosa? Ustaz, kalau minum air mineral ni berdosa tak? Kan susah nak jawab. Ada orang nak tahu dosa tu apa. Berdosa tak kalau saya buat ni? Berdosa tak kalau saya tak buat ni? Dia beginilah. Dosa ni, al-ithmu taraka ma amarallahu bi fi'lih. Setiap perkara yang menyalah perintah Allah, itu adalah dosa. Nabi punya takrifan senang. Ini tuan-tuan pegang kaedah. Al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayatali alaihin nas. Settle masalah. Dosa ni apa saja yang kau buat menatijahkan dua perkara. Pertama, haka fi nafsika. Jiwa tak tenang. Biasanya benda tu dosa. Kalau jiwa tak tenang. Kalau tuan-tuan bunuh orang malam tadi, boleh datang surau pagi ni. Tak boleh, mikir mana mau simpan saja pun sudah tak boleh tidur. Mana aku nak simpan lah? Simpan kat rumah buruk, bau, jiran bau. Campak tepi tu orang ngutip besi jumpa. Mana nak kerak 18 jumpa juga. Malaysia ni punyalah terror. Saya ingat PDRM ada unit bomoh lah agak. Dah potong-potong macam sate tu pun jumpa lagi. Dia boleh jumpa lagi. Macam mana dia boleh buat? Ada mayat campak mana, semak samun gaung mana. Jumpa 3 bulan kemudian seorang pencari besi jumpa. Ada jumpa. Akhirnya sebab kita tak tahu nak letak di mana kalau buat kejahatan. Jadi dia tak tenang. Yang kedua, wa karitah ayatali alainas. Benda dosa ni kalau kau buat, kau tak suka orang tahu. Biasanya benda tu dosa. Sebab itu orang beli nombor ekor, kalau orang Melayu lah kebanyakannya, kalau beli nombor ekor mesti pakai helmet. Apa hal? Apa orang kita beli nombor pakai helmet, siap tutup dengan visor lagi. Adakah JPJ buat peraturan beli nombor pakai helmet? Dah. Dia tahu benda tu malu. Kalau benda tu okey, bawa lah satu keluarga beli. Maknanya ni benda tu sebenarnya salah. Benda tu salah. Walaupun kita kempen orang Islam tu, tapi dia nak juga buat. Tapi dia tahu malu, dia tutup lah. Hatta kadang-kadang pramugari dalam kapal terbang yang pakai pagar lutut, dia pun tahu benda tu salah. Dia tahu. Dia pun malu pakai. Tapi sebab peraturan tu peraturan syarikat. Lepas tu dia orang turun ke bumi turun ke darat, elok pakai tudung semua. Naik dia terpaksa, kata mereka. Kadang kalau saya nak pakai kapal terbang, dapat seat paling depan, pramugari yang jenis pakai pagar lutut, dia malu, dia tahu kita ustaz kan. Dia duduk tarik lutut. Tarik takut terangkat sampai ke lutut atas agak. Kita duduk depan, hilang izaja aku hari ni. Izaja Nasrullah ni apa sambung lupa. Terkejap dia tarik. Dia tahu benda tu dia tak selesa. Benda tu salah lah. Kalau benda tak salah pun nak malukan. Jadi kalau orang tanya hukum, ustaz buat ni berdosa tak? Tanya dua perkara, kau selesa tak dengan benda ni? Kalau orang tahu kau okey ataupun tidak, tanya itu je indikatornya. Macam contoh, orang tanya hukum, ustaz saya meniaga goreng pisang, tak salah kan? Takkanlah jual goreng pisang, tak salah. Salah. Kalau saya jual goreng pisang, saya meniaga depan kedai orang mesin slot judi misalnya, judi haram tu. Salah tak saya jual goreng pisang kepada orang yang makan-makan kat dalam tu? Ni kan complicated soalannya. Saya meniaga goreng pisang, tapi kedai saya depan kedai judi.
kedai-kedai nombor lah misalnya. Jadi staff dia selalu datang beli kopi pisang kat saya. Boleh tak saya beli? Saya jual. Ataupun toke dia kadang-kadang table. Tiap-tiap petang saya hantar RM5, RM5 untuk kaki tangan dia. Salah tak ustaz saya jual? Tuan-tuan nak jawab apa? Kan susah benda ni. Tak. Cek balik pada kaedah. Benda tu menenangkan kau ataupun tidak? Saya tak tenang lah ustaz. Rasa macam duit tu tak syok. Hukum tu tak ada masalah. Hukum tak ada masalah. Kau peduli apa orang tu duit tu daripada mana? Yang penting kau dah dapat jual beli tu berlaku, tak ada masalah. Takkan nak tanya duit ni asal daripada mana ni, nak cek daripada Arab mana ke mana. Tak ada pasal orang beli-beli lah. Apa kita nak tahu daripada mana? Jadi benda tu tak ada timbul. Tapi kau tenang ataupun tidak? Oh saya tak tenang. 3 hari dah saya mikir, boleh tak aku berniaga dengan toki judi ni? Kalau dah tak tenang, benda tu salah bagi kau, berhenti je lah. Berhenti sajalah. Mana kau punya nafsu ni, nafsu label orang baik-baik semua. Dah tak tenang dah buat kerjaan macam tu. Yang kedua, kau malu tak jual beli dengan orang tu? Ada sikit segan lah. Saya ni JK surau, tapi kedai depan. Niagalah depan surau lah. Ilaha illallah, yang pergi pacok depan kedai judi tu buat apa? Benda-benda begitu common sense lah. Kita boleh tahu benda tu dosa ataupun tidak. Baik itu tak apalah. Dosa-dosa kalau dah buat, balik semula ke pangkal jalan. Balik semula kepada fitrah. Dia mudah saja. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya ni nak balik ke pangkal jalan, nak jadi orang baik, nak jadi orang bertaubat. Apa tanda-tanda saya dah balik ke pangkal jalan? Nabi kata, man taba walam yata'allam bil ilmi falaysa bita'ibin. Orang yang dah kembali ke pangkal jalan, dah bertaubat, tetapi tidak ada kecenderungan untuk menuntut ilmu, itu belum lagi 100% loading lah dia punya bertaubat ni. Contoh, ni kita bagi teguran. Kadang ada setengah selebriti, artis, balik ke pangkal jalan. Alhamdulillah, bagus. Berubah, jadi ustaz, pakai kopiah, ada simpan janggut. Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang kita ucapkan. Tapi orang yang kembali ke pangkal jalan, dia bukannya dia sibuk nak mengajar, dia sibuk belajar. Belajar lebih banyak daripada mengajar. Jadi kalau kita dah berubah, elok duduk di bawah pada duduk di depan. Belajar dulu banyak. Belajar, kenal Quran, kenal apa. Sharing lain. Saya dulu jahat. Tu pun agama tak suruh. Cerita buruk-buruk kau zaman muda, tak perlu cerita. Saya dulu perempuan siang malam ni semayak. Tak payah cerita. Tuhan dah tutup file, yang kau buka buat apa? Biarlah orang tak tahu. Nangis-nangis cerita tak boleh. Cerita buruk kita yang telah ditutup, itu Nabi tegur. Jangan. Apa yang dah ditutup, cukup. Tuan-tuan pun kalau ada girlfriend, jangan cerita pada isteri. Diam saja. Yang baik sangat tu ngapa? Kan cari penyakit namanya. Ya, dulu-dulu. Lainlah tengah buat itu tak boleh. Kalau dulu cerita nak buat apa? Yang abang minggu lepas dia buat salah sikit lah. Bawa girlfriend lah pergi tengok wayang. Jangan marah. Dah sudah-sudah lah. Tak payahlah cerita. Tak ada tuntutan pun untuk bercerita macam tu. Let bygone be bygone. Jangan cerita. Tapi balik pada tadi, kalau kita dah berubah, banyakkan belajar daripada mengajar. Belajar, betulkan tajwid, betulkan Quran, baru mengajar. Sharing-sharing, no such thing. Upgrade ilmu. Masalah masyarakat kita sekarang, bila dia nak balik kepada agama, dia belajar tu kurang sikit lah. Itu bila kelas-kelas pengajian di surau, di masjid, jarang orang datang. Tapi orang datang semayang, orang kurang nak menuntut ilmu. Tanda orang bertaubat, dia suka belajar agama, suka menuntut ilmu. Saya ada 2-3 makcik lah saya jumpa, kagum betul. Punya minat, ialah dia masa sebelum pencen tak adalah minat sangat agama-agama ni. Dah pencen, insaf, baik. Dia punyalah bagus. Semua rancangan TV agama-agama, tanyalah ustaz. Saya jarang rancangan-rancangan tanya ustaz yang pagi-pagi tu. Dia boleh menengok, siap buat nota. Ada nota, tunjuk nota. Uish, kata ada orang memang dia nak belajar betul. Itu tanda-tanda dia minat, dia buatnya nota setiap ceramah. Dan tuan-tuan kan melenggang datang ceramah mana ada apa-apa. Ada setengah orang memang dia catat betul. Sulit. Dia suka. Dia enjoy proses pembelajaran. Tak, dah memang negara kita sekarang masalah upgrade ilmu ni memang kurang sikit. Sebab orang kita jenis taat, tak berbelah bagi. Dan dia ajar jangan bertanya sangat banyak. Bila tak boleh tanya banyak lagi lah, dia proses pembelajaran tak ada lah. Ada satu cerita, ada satu surau
Ustaz ni garang. Dia pesan pada anak buah, korang kalau nampak kucing masuk surau, kau kena tangkap kucing tu, ikatkan. Ikat, jangan bagi dia lepas. Habis semayang baru buka. Dia bagi arahan dalam keadaan tak menjelaskan kenapa tangkap kucing. Yalah, perbahasan fiqh tu panjang. Kucing ni kan boleh makan ke tak boleh makan kucing? Haram dimakan. Binatang yang haram dimakan, maknanya haram juga bulunya. Tu kaedah fiqh. Maknanya bulu kucing najis, hukum asal. Tapi ulama' ni, kita agama dengan rahmat. Fikir macam mana kau nak haramkan kucing. Kucing ni dia umum balwa, binatang yang memang duduk dengan orang. Setengah orang bela kucing macam bela anak. Ada Instagram, ada Facebook, ada macam anak dia buatnya. Ada peti ais khas untuk kucing, ada hantar pergi klinik, ada orang kucing dia duduk asrama, macam-macam pesen. Kawan saya ada kad klinik untuk dia punya kucing ada. Hari ni jom minum air. Oh, hari ni aku ada appointment. Kau sakit tak kucing aku? Appointment buah pinggang. Kesian, sakit jantung ada. Saya baik tak ada IJN untuk kucing. Jadi kucing dia memang rapat dengan orang. Macam mana kau nak haramkan? Dalam rumah dia kelulu kilir, kena sejadah. Letih kita, surau kita. Ingat tak ada kucing masuk lah. Susah. Sebab itu ulama' Syafi'iyah mengatakan dia masuk umum balwa. Ada pengecualian untuk kucing. Tapi ada ustaz yang garang, tak boleh. Strict, syadid. Haram, haram. Tak apalah kau nak haram, tapi explain. Dia tak cakap dengan anak murid, kucing ini gini. Tak ada. Siapa nampak kucing, ikat. Okey, tuan guru. Jadi anak murid dia setiap kali lepas azan, sementara komat, cari kucing. Ada tak kucing nak masuk? Ada, tangkap, ikat pada tiang. Semayang. Habis semayang, lepaskan. Begitulah yang berlaku bertahun-tahun. Tanpa ada seorang pun anak murid berani angkat tangan tanya, Ustaz, kenapa kena tangkap kucing Tak ada orang tanya pun. Sampai satu peringkat, ustaz tu meninggal dunia. Bila meninggal, ganti dengan ustaz lain. Tradisi menangkap kucing masih diteruskan. Tanpa generasi yang akan datang tanya, kenapa orang dulu-dulu tangkap kucing? Tak tahu, tangkap je lah, jangan cakap banyak, tangkap lah. Sampai satu peringkat, kucing yang selalu mereka tangkap tu meninggal. Mati kucing. Akhirnya AJK suruh buat persyarat. Macam mana kita? Beli kucing baru. Nak juga menangkap kucing. Dia sebab benda tu dah budaya. Beli je lah baru dah. Biasa tangkap je lah. Kan kelakor namanya. Apa masalah kalau kau tangkap tangan dulu mula-mula tanya, Ustaz, kenapa kena tangkap? Tak berani. Tak berani. Jadi upgrade lah ilmu kita ya. Yang kedua kata ulama', kata hadis, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaisa bitaibin. Siapa-siapa yang telah pun bertaubat tetapi ibadatnya volume tak bertambah, belum bertaubat lagi lah. Macam contoh, kita baru-baru ini buat ibadat semayang, tarawih, puasa Ramadan 30 hari. Macam mana tuan-tuan nak tahu Ramadan baru-baru ni Allah sudi terima amalan tuan-tuan? Caranya adalah dengan menengok, adakah lepas Ramadan ibadat makin bertambah? Kalau makin bertambah, Alhamdulillah. Tapi makin turun tu, tak adalah, minta maaf lah, doa panjang umur, jumpa Ramadan tahun depan. Dia ibadat, dia kalau makin naik selepas buat sesuatu, dia panggil sawabun, setiap pembalasan yang baik-baik itu, bila ada penambahan, itu tandanya amalan diterima. Contoh, orang yang puasa 30 hari Ramadan, masuk Syawal tambah pula puasa 6, itu tanda Ramadan diterima. Jadi kepada yang puasa 6, tahniahlah kita ucapkan. Itu tanda awal ibadat tuan-tuan diterima Allah bulan Ramadan. Tapi yang tak puasa, janganlah sedih. Habis tak terima ke kalau tak puasa? Sebab puasa 6 tetap sunat hukumnya. Tetapi kecenderungan nak puasa itu sangat kuat bagi orang yang tinggi tahap imannya. Orang yang tak minat mengibadat, dia tak puasa 6, dia tak minat. Ada orang nak tapi tak sihat, kena gastrik macam-macam. Tak apalah, ada orang memang tak nak betul ibadat puasa 6. Awak tak nak puasa 6? Saya puasa Ramadan pemuju, kata dia. Dia memang tak nak. Orang ni kita tahu dia punya nilai.
Sama juga, kadang orang tanya, ni musim-musim orang pergi haji ya, KT1 sampai KT5 dah jalan dah. Orang akan tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu jemaah-jemaah haji ni? Mereka ni mabrur ke, haji yang makbul ke, haji yang tak diterima ke, mardud. Macam mana cara? Dia begini, orang pergi Mekah, kita ukur. Macam mana nak tahu dia punya amalan masa di Mekah tak diterima Allah? Tuan-tuan baru balik umrah. Macam mana nak tahu umrah tuan-tuan Allah reject? Mudah saja. Kalau semasa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Itu tak ada. Artinya tak beranak dalam kau punya amalan. Macam mana kau di Mekah semayang 5 waktu, balik ke Seremban, elok duduk rumah tak jadi. Makin menurun, patut makin bertambah. Patut balik Mekah jadi imam. Patutnya lah, sepatutnya. Tolak imam sedia ada. Biar aku jadi imam. Aku tak ada dosa, kau duduk belakang. Dia ada orang, dia memang berkira bab-bab pahala ni. Sebab dia kata, alah, kalau saya semayang di surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan, berapa pahala saya dapat? Saya punya pahala dekat Mekah tak habis makan lagi Ustaz. Ada. Dia kira macam tu. Tuan-tuan nanti perasan, orang balik haji, ada setengah orang tua-tua, tak tahu ilmu mana dia belajar. Balik pada haji, tak dibolehkan pergi surau masjid selama 40 hari. Punya dah lama. Duduk kat rumah semayang tepi katil. Padahal baru balik haji tu. Saya dulu heran, apa sebab amalan begitu? Rupanya amalan tu dia kata untuk buang sifat tamak. Tamak apa? Tamak pahala. La ilaha illallah. Sebab katanya masa di Mekah Madinah, pahalanya banyak sangat. Memang ya, kalau tuan-tuan, Mekah tak payah ceritalah. Mekah, satu ibadat di Mekah 100,000 pahala. Semua ibadat, mana kalau tuan-tuan puasa sehari di Mekah sama dengan 100,000 hari puasa. Siapa puasa Ramadan di Mekah, sama pergi haji dengan Nabi. Pahala dia punyalah besarnya. Betul orang ada duit, untung betul. Dia beli syurga dengan duit ni je. Memang tiap-tiap tahun dia pergi. Kita nak pergi umrah pun tentu dapat pergi. Dia boleh pergi Ramadan tiap-tiap tahun. Duduk sebulan. Orang ada kemampuan. Itu pahalanya pergi haji sekali dengan Nabi tu. Satu ibadat 100,000. Kalau puasa satu hari, sama macam puasa 100,000 hari. Manalah ada orang boleh puasa 100,000 hari? Orang Mekah saja boleh buat. Satu ibadat semayang fardu, satu kali semayang sama macam kita semayang di Malaysia sampai umur 55 tahun. Sebab solat 5 waktu 287 tahun. 5 waktu semayang sehari. Tak tahulah semayang di luar ke, kat pintu 79 ke, kat pintu mana tak tahu. Tapi asal namanya Masjidil Haram, itu semayang tak terkira pahala. Kita kira yang Madinah sudahlah. Tuan-tuan pergi haji, KT awal pergi Madinah dulu. Duduk Madinah 8 hari. Ni tak ada orang ni. Makam Nabi semua tak ada orang. Bolehlah lalu-lalu selfie boleh ni. 8 hari kita duduk Madinah, darab 5 waktu semayang. Darab 27 kali ganda pahala berjemaah. Darab 1000. 1000 ni fadilat Madinah. 8 hari punya job saja kita dapat 1,80,000 pahala. 8 hari. 8 hari pergi ke Madinah, jemaah haji kita sekarang dah jadi jutawan dah. Luar biasa. Tuan-tuan semayang 8 hari di surau kita pada hari ini, 8 hari. 8 darab 5 darab 27 di surau An-Nur ini, tuan-tuan baru dapat 1,080 pahala. Beza atau tidak? Beza. Baik itu orang yang balik haji, balik umrah, kalau dia tak pergi surau, dia ada alasan. Kau kenapa tak pergi masjid? Aku yang hari tu makan tak habis. Kalau mati hari esok, Tuhan hutang pula dengan aku, kau tahu? Tapi kita beritahu pada dia orang, kalau kau balik pada satu ibadah makin tak bertambah, tu tanda yang awal tak diterima. Dia mesti ada pertambahan. Itu indikatornya. Yang ketiga, wa man taba wa lam yardal khusama falaisa bita'ibin. Orang yang dah kembali pangkal jalan tapi hati tak berhenti nak bermusuhan, belum diterimalah taubatnya itu. Yang keempat, wa man taba wa laisa yughayyir libasuhu wa zinatuhu falaisa bita'ibin. Orang perempuan khususnya, kalau dia dah berubah, mali pakai jalan, wa laisa yughayyir libasuhu, pakaian tak berubah lagi, wa zinatuhu, perhiasannya tak berubah lagi, maka belumlah diterima perubahan itu. Mesti nampak pada penampilan. Bukan sekadar baik, tapi kelihatan baik. Yang kelima, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa bita'ibin. Orang yang dah berubah tapi belum berubah kawan-kawannya, juga belum dianggap berubah. Kecuali tuan-tuan ni label pendakwah.
macam Abid Liu ke apa, itu kena berkawan dengan orang tak senonoh apa semua, nak betulkan balik. Tapi kalau label-label kita nafsu label nombor 4, tak payah je lah. Kawan dengan dia lebih teruk pada orang tu lagi kita menjadi tu esok. Nak kawan dengan orang ya au, kita ni normal. Lalah kita lebih ya au daripada ya au lagi. Baik, tinggalkan je lah. Serahkan pada orang yang berpengalaman, orang yang reti untuk nak berdakwah. Kita tak berhenti, esok lagi hanyut daripada orang tu esok. Nyah-nyah, cakap nyah-nyah, dah letih. Dia punya terpengaruh tu lebih kuat lagi. Lebih baik ditinggalkan. Serahkan pada yang ahli. Tuan-tuan nak dakwah dekat rumah urut, orang pub, budak karaoke, boleh. Takut tuan-tuan karaoke 3 lagu pula gaya. Benda veteran Pok Yeye juga. Yop nyanyi 3 lagu. Baik, tak payah, serahkan pada yang ahli. Jadi elok ditinggalkan untuk nak balik ke markah jalan. Yang kena, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bita'ibin. Orang yang bertaubat tapi akhlak masih buruk, belum lagi dikira bertaubat. Wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bita'ibin. Orang yang dah bertaubat tapi belum sudi untuk lipat tilam tempat dia tidur, ini simbol kurangkan tidur lah. Betul, banyakkan ibadat. Umur dah meningkat, sudahlah tidur tuan-tuan. Asyik membuta kerja kita lah. Tidur lambat, bangun lambat. Bila lah nak berubah, pergi ke masjid, pergi ke surau. Umur meningkat. Takkan tak puas lagi daripada zaman rumah bujang sampai sekarang. Buta, cukup-cukup lah buta. Nak cucu dah, tak bangun lagi. Tak bangun, kunci lah jam, berubah. Setiap benda ada perubahan ya. Kunci jam, bangun, datang masjid surau, bersemayang. Tak berani duduk depan, soft belakang pun jadilah. Kalau takut orang tolak jadi imam. Ada orang takut tolak jadi imam. Tak apa, datang pakai jersey. Orang tak tolak jadi imam biasanya. Pakai jersey Chevrolet, Liverpool orang biasa, selamat. Jadi siapa nak selamat, pakai jersey. Biasa orang tak tolak. Takut masjid sediakan jubah dia sarung kan. Nak cerita muka macam ustaz, nanti kau jadi imam. Itu nasib-nasib lah. Datanglah, sebab macam mana pun kena lipat tempat tidur. Itu simbol orang yang dia nak bertaubat lah. Dia kurangkan daripada segi tidur, banyakkan beribadat. Dan yang ke-8 kata Nabi, wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bita'ibin. Orang yang dah kembali bangkai jalan tapi masih lagi kekal suka berbohong, itu pun belum bertaubat lagi. Sebab itu kalau tuan-tuan jumpa orang yang asyik menipu kerja siang malam pagi petang, itu belum bertaubat sangat tu. Belum lagi lah. Ayolah kita kembali ke bangkai jalan, balik kepada fitrah. Cuma dosa, ada satu kitab Al-Kabair ataupun The Book of Major Sins, buku tentang apakah dosa-dosa besar yang sering dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan kalau nak jahat macam mana pun, bukanlah saya nak menggalakkan, tidak. Tapi tolonglah, ada beberapa dosa ni jangan buat langsung. Dosa lain, ada yang dosa kita tak boleh nak elak, tapi ada dosa yang kena elak. Ada satu kitab Az-Zahabi, dia buat kitab 70 dosa besar. Ini kena jauhkan. 70 banyak sangat, dia pecahkan. Bagus, dia ada buatkan dia punya summary. Kata dia, dosa besar ni ada 70. Pecahan dia, ada 4 dosa besar duduk di hati. Jadi 4 perkara ni tuan-tuan jangan buat. Walau jahat macam mana pun. Nombor 1, syirik. Walau kita jahat, miskin, duit tak ada, ajar anak kita jangan keluar agama. Biarlah kita susah. Jangan tukar agama. Walaupun ada orang nak bagikan kita macam-macam. Saya ada terbaca kisah-kisah orang-orang kita yang dah keluar pada agama. Sedih juga ya. Isteri keluar agama, suami keluar agama, anak-anak keliru. Kenapa mak bapak aku gini-gini? Sedih lah, sedih. Yalah, itu pilihan masing-masing. Dia rasa itu yang terbaik. Tapi kita berdoa, jangan syirik. Jangan syirik. Nombor 2, jangan terus-menerus buat maksiat. Maksiat ialah manusia. To err is human. Ada sikit-sikit buat salah. Tapi jangan hari-hari. Jangan terus. Jangan konsisten dan istiqamah dalam maksiat. Yang ketiga, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Contoh kita ni jahat, minum, judi, perempuan macam-macam. Sampai tanya, awak tak nak pergi ke surau bertaubat? Tak adalah, Tuhan bukan pandang muka aku. Tak nak agak. Janganlah begitu. Macam putus asa Tuhan bukan macam kau, dan dendam, tak ada. Kalau balik, dia akan sayang balik. Yang keempat, jangan rasa aman dari siksaan Allah. Macam contoh, tutup aurat. Orang pun beritahu elok-elok, kita tak nak. Orang pun warning, orang tak tutup aurat esok gini-gini di akhirat. Tak apalah, takkanlah Tuhan dia jahat sangat. Saya ni bukanlah jahat sangat pun. Kalau tak pakai tudung, benda lain saya buat. Saya hati baik, tak ngata orang. Janganlah sampai tak takut langsung.
kena ada gerun sikit. Jaga kak untuk orang esok neraka gini. Oh ya ke Allah, 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 ya Allah selamatkan aku pada neraka. Kan ada sikit gaya takut tu ada. Adalah nampak takut tu ada. Ini macam tak ada, takkanlah Tuhan jahat sangat. Macam tak takut. 4 perkara ni Imam Zahabi jangan ada dalam hati. Kemudian ada 4 dosa duduk pada lidah, pada mulut. Pertama, jadi saksi palsu. Saksi palsu. Yang kedua, tuduh orang baik buat zina. Ini tuduh perempuan, bukan tuduh laki-laki. Tuduh perempuan baik berzina. Dosa. Yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat, sihir. Asirehe lagu. Sihir tak boleh. Dia dosa. Walaupun main-main. Contoh ambil tali, man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sara man sara faqad asyraka. Sihir. Kata Nabi, siapa ambil tali, ikat. Baca-baca. Dewadi manikam sinawari. Puh! Terus dikita syirik, kata Nabi. Jadi siapa buat kerja begitu, telah syirik pada Allah. Dia panggil sihir, tak boleh buat. Ruqayyah lain. Ruqayyah tu yang ustaz-ustaz yang tabur-tabur garam, biji benda tu, macam nak buat black pepper tu lah, baling itu mana. Itu lain. Pegang kepala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu lain. Itu ruqayyah. Ini yang tak tahu apa ni baca di Wadi Manikam Sinawari, kata engkau, katakan Israel meletak karekap berekop sinanang mentekulen. Itu kan, itu kita tak tahu mana asal usul itu tak payahlah. Itu tak payahlah. Pakai buluh, teropong, ambil tembikai, pam, itu dah lain macam tu. Tak sesuai. Jangan. Cuma sihir ni, baik macam mana pun kita, kena bersedia untuk disihir. Sebab sihir ni tak tunggu orang santau, tak tunggu orang hantar. Orang pandang kita dengan pujian pun sihir. Dia panggil ain. Tuan-tuan balik internet, Google, ain. Sihir ain ni paling orang takut. Lepas tu budak kecil, kadang tu dia kena ain je yang dia menangis tengah-tengah malam tu. Pukul 12 je. Wah, merau. Kita pun heran, ubah anak kena ain. Kenapa ain? Banyak pujian. Lepas tu saya selalu sebut, pujian boleh membunuh. Jangan besar kepala lah kalau orang puji. Bersedialah kena ain. Budak, tuan-tuan nak test balik kan, buat je lah. Pergi kat cucu yang kecil-kecil, cakap dia comel. Allah comelnya. Engkau ni kalau aku tengok geramnya. Tengah hari kan demam budak tu. Dia panggil ain. Ain pujian. Ada makhluk yang kita tak nampak. Dia suka menengok budak-budak. Dia pergi, dia main cak. Baca. Masalah makhluk itu, rupanya taklah sehandsome kita. Buruk-buruk. Budak kecil menengok, kita tak nampak. Ubun-ubun dah keras, memang tak nampak lah. Jadi bila dia menengok orang tu baik sangat, dia nak main-main baca. Tapi budak takut. Itu menjerit, tengah malam. Kena kacau. Ain dia panggil. Lepas tu orang Arab yang tradisional, dia gantung gambar mata depan pintu rumah. Tuan-tuan kalau pergi Istanbul, banyak juga kat pasar itu, mata warna biru. Orang pun selalu beli, taruh dalam teksi, taruh kat rumah. Saya pernah tanya, kenapa kau taruh gambar mata? Dia kata, sihir ni, dia takkan masuk kalau rumah ada mata. Mata yang terbuka. Oh, orang Melayu lagi terror bab tu. Tuan-tuan perasan tak orang kampung dulu, dia beli ikan puyuh. Taruh depan rumah. Saya tanya juga, asal beli ikan puyuh? Dia kata, sihir tak masuk kalau rumah ada mata terbuka. Oh, macam orang Turki lah. Turki tak apa cerdik. Dia buatnya gambar mata je. Melayu cerdik, beli ikan puyuh tu. Senang, dah tentu hidup lah benda tu ada. Saya tanya, kenapa tak beli ikan lain? Bawal, siakap, jenahak ke apa? Kan cuma buka mata semua. Nah, tu dia orang tak ada jawab. Ada logiknya. Sihir, dia hanya boleh masuk kalau rumah tu semua mata tertutup. Jadi cara nak tipu sihir tu, letak benda yang mata terbuka. Dia tipunya sihir tu. Jadi tuan-tuan kalau rumah tak kena sihir, kena syukur, kena terima kasih ke anak bujang kita yang pukul 4 tak tidur lagi, pukul 3. Agak kerana dia sibuk tengok bola, main Beyblade tu agak menyebab sihir. Agak lah. Sihir baru orang nak hantar. Syuk, U-turn balik. Kenapa U-turn? Anak dia tengok bola, alat kopan mereka lah dah hancur. Kau nak balik? Agaknya lah. Tapi tuan-tuan tak payahlah beli ikan puyuh, baca Quran. Inna syaitana yafiru minal baitil ladzi yukra'u fihi awakhiru suratul Baqarah. Syaitan lari lintang pukang kalau di dalam rumah itu sering dibacakan ayat akhir surah Al-Baqarah.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun quluna amanna billahi wa malaikatihi, sampai habislah yang baca dalam tahlil tu. Itu saya tengok mau hafal ayat tu. La yukallifullahu alah maktasabat malah maktasabat. Takkan tak apa ayat tu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala. Itu ayat famous dalam tahlil. Itu kalau dalam tahlil baca tu tanda nak habis dah tahlil, nak makan dah tu. Mana hujung-hujung. Besok orang hafal. Besok orang hafal. Ada satu lagi cara nak bagi takut jin. Saya ni tidak pandai mengubat, kawan je lah. Kita ni ceramah habis pukul apa? 9. Tunggu lapor lah. Bunyinya lapor kita berhenti. Kruk-kruk-kruk kita berhenti ya. Ni cerita, habis anak beranak cerita lah. Ada satu orang Cina. Dia pernah pergi jumpa satu orang tuan guru. Tuan guru ni terkenal ngubat-ngubat ni lah. Saya tak sebut lah nama tuan guru ni, ada telefon tak disebut nama dia. Kan jadi iklan pula. Orang datang jumpa dia. Dia ni memang pandai ngubat. Jadi masa orang datang nak ubatkan dia, budak-budak Rustia ni nampak Cina beratur. Tahu ke lah? Mau jumpa ustaz kan? Mau jumpa ustaz. Apa hal? Saya 3 malam tak boleh tidur. Itu nenek moyang kacau mah. Dia panggil nenek moyang. Jin-jin tu nenek moyang. Ini ustaz, kata budak ni. Dia kasih air ni, air jampi punya. Ada Quran. Angka boleh minum ke? Nanti kan jadi lain nanti. Apa masalah saya Cina mah? Kita Cina semua makan pun. Tak ada apa masalah. Memang ya Cina semua yang berkaki 4 kecuali meja dia tak makan. Semua dia makan. Apa je yang terbang kecuali kapal terbang dia tak makan. Selain dia betul, semua dia makan. Setakat air jampi apa masalahnya? Dia tak ada masalah. Saya mau cuba budak, bukan tak mau angka. Ini saya takut sampai-sampai ustaz tak fikir panjang beratur nanti angka marah pula. Dia tak boleh masuk ah. Bukan tak boleh masuk, kata tanya dulu boleh ah. Nanti kalau okey kita call balik. Cina ni marah. Tak kasih masuk tak apa, saya balik sajalah. Jadi budak dia kata, jangan marah angka, ambil hadiah sikit lah, jangan marah. Jadi bagi poster. Ustaz tu ada poster dia, gambar doa, bagi poster. Cina tu bawa balik. 2-3 hari kemudian Cina ni datang. Masa dia datang, dia bawa hadiah ke ustaz. Kata, angka sudah ustaz cakap boleh jumpa ke? Tak ada, mau kasih hadiah, mau cakap terima kasih. Macam sebab apa terima kasih? Sekarang tidur banyak syok lah. Ustaz kasih air ke hari tu? Tak ada, saya balik sekarang tidur banyak syok. Macam mana boleh syok? Itu you kasih gambar, saya potong dia punya muka, saya tampal saya punya muka. Jadi bila mau tidur, nenek moyang datang, ayah ini ustaz. Ada, ni cerita mulut ke mulut lah. Sampai begitu. Tuan-tuan kok ada anak cucu ke menangis tengah malam nak cari ke ustaz, tak dan lah ustaz tidur mana. Tu state ada printnya gambar apa-apa, gambar ustaz yang ada. Yang nak garang-garang sikit Abdullah Khairi yang tunggang garang sikit. Print Ustaz Aslin yang muka garang. Ustaz Sarhan lagi lah lari berjauh lagi laju pun. Printkan gambar tu. Tak kata cucu. Mana tahu jadi? Ni bukanlah mengajar, tidak. Mana tahu. Mana tahu kok menjadikan dengar pula dia orang apalah ustaz ni mengajar benda mengarut. Ni cerita pernah berlaku. Tapi bukan semua benda tu sihir ya. Orang Melayu pula sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Asal rasa sakit gigi sihir ni. Takkan sakit gigi pun sihir. Kan gosok gigi tidak, benda tidak. Memanglah sakit gusi tu. Sakit lutut sihir. Nak bangun Allah berat tulang sihir ni. Dah. Tak semua benda sihir. Sakit belakang kadang bukan sihir. Orang kata belakang ada saka lah menumpang. Pergilah jumpa kriopraktik ke apa ke fisioterapis ke, dia pup bunyi tulang dia kan main sedap kup gitu sekali. Dia tekan, dia lipat kaki kita rupanya kadang bukan faktor sihir. Orang Melayu salah, semua benda sihir, semua benda sihir. Anak menangis tiap-tiap malam pun sihir? Tak mesti. Kawan saya cerita, ada dia pandai ngubat. Dia kata aku kena pergi rumah orang ni. Kata anak dia menangis apa semua. Cek. Kata lain macam anak dia ni. Tapi rasa bukan jin. Dia tengok-tengok baca-baca tak ada pula ngikut-ngikut. Tapi dia punya keluarga obses sangat. Ain tak tahu nak buat apa. Buat jugalah lempar garam 4 penjuru azan. Satu kerja pula. Tak ada apa buat azan. Esok call lagi. Rupa anak dia tu bukannya kena jin anak kecil. Anak dia kembung. Tiap-tiap malam bagi minyak yuyi dah lah, bubuh minyak angin. Dah dia bagi dia asal menangis jin. Jin. Tak mesti begitu. Tapi yang penting jangan terlibat dengan sihir. Baik. Ada 3 dosa besar. Duduk pada perut, minum arak, makan harta anak yatim,
duit riba. Jauhkanlah benda ini. Ada dua dosa besar duduk di kemaluan. Pertama, berzina, iaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hubungan sama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu juga dosa besar. Elakkanlah. Kalau macam sekarang, laki-laki sama laki-laki, perempuan. Mujur kita di negara ini masih ada undang-undang tak boleh kahwin laki-laki sama laki-laki. Negara lain dah ada dah undang-undang membenarkan. Jadi kita bersyukur benda tu tidak ada dan tak perlu ada lah. Nak buat, keluar pada Malaysia. Sebab kalau laki-laki kahwin sama laki-laki, nak isytihar macam mana? I pronounce you man and wife. Gitu ya. Man and wife kalau orang tu laki-laki perempuan. Tapi kalau laki sama laki, I now pronounce you Man United. Tak boleh pula, marah pula orang Manchester United. Kan ada menyebut nama dia. Jadi Man United tak sesuai, sebesalah jawabnya. Ada dua dosa besar duduk di tangan. Apakah dosa besar itu? Membunuh dengan merompak. Satu dosa besar duduk pada kaki, iaitu lari daripada medan peperangan. Jangan lari. Yang ada satu dosa besar duduk pada seluruh anggota badan, daripada rambut sampai ujung kaki. Apakah dosa tersebut? Derhaka pada mak bapak. Jadi 70 ini, kata Imam Az-Zahabi, kau jahat macam mana pun janganlah buat. Yang lain-lain tu kecil-kecilan, boleh dihapuskan dengan taubat yang ringan. Contoh, kata dia, tertengok perempuan, itu dosa. Tapi tuan-tuan nak mengelak macam mana duduk di Seremban ni? Kita duduk bilang kaum bilang bangsa, bercampur laki perempuan, macam mana nak mengelak? Bawa motor takkan tak nampak. Buta mata langgar tiang habis, tak boleh. Kok mana pun nampak, tapi jangan tengok beria sangat. Begitulah dia panggil kaedahnya nazratu ula laka wa sanatu alaika. Kalau perempuan nampak seksi, pandangan pertama itu sedekah, dia panggil. Free of charge. Soup of the day. Free lah. Wasaniyatu alaika. Pandangan kedua, baru dicatatkan dosa. Jadi tuan-tuan, kalau bawa motor sampai traffic light, amoy melintas, pakai skirt pendek contoh. Wow! Keluar huruf wow. Macam Hussein Lempoyang, saudagar onta. Wow! Tak apa, tu rezeki. Sebab bukan kita niat nak tengok, kita nak pergi kerja. Salah benda tu lalu depan kita. Wow! Satu. Jangan tengok dah, pandangan pertama. Alihkan pandangan, wadul basar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Tak ada dosa lah. Dia yang berdosa, wow. Ni. Wow. Itu berdosa. Wow yang kedua tu, idgham al-gunah dia panggil, barulah salah. Wow yang kedua. Wow pertama tak salah. Itu contohnya. Jadi eloknya kalau kita nampak tu, terus saja alihkan pandangan. Sebab bukan intention kita nak menengok, tidak. Dan tuan-tuan datang ke surau, niat nak sembahyang, ternampak muslimat pakai telekung, comel. Orang perempuan kalau pakai telekung, seri dia lain, nur dia tu cantik betul. Itu wow. Wow satu wow cukup lah. Jangan wow banyak kali sangat. Ni kat surau ni tak boleh wow banyak-banyak sangat. Jadi nazratu ulalaka itu pertama tak ada masalah. Tapi jangan hari-hari, sebab benda tu salah menengok. Betul orang Arab, kalau tok imam dia, kalau di Mekah semua pakai serban. Kita serban ikat macam Ustaz Don tu. Dia orang tak, dia orang tutup tepi. Sebab nak tutup tepi ni, dia orang tak nak tengok kiri kanan. Itu tujuan dia. Lepas tu bila dia semayang, dia tak tahu apa-apa keliling. Memang khusyuk lah semayang macam tu. Tuan-tuan try lah sekali. Ambil serban, tutup gini. Rasa semayang seorang, padahal belakang beribu orang ada. Dia radul basar. Dia nak jaga pandangan mata. Tapi kita di Malaysia tak boleh. Tok imam tu boleh. Dia berjalan ada polis pimpin dia. Kita kalau jalan tutup, habis langgar longkang, gedebung-gedebung dengan tingkap dinding semua langgar. Kelengkung langgar. Kita tak ada orang pegang kita. Dia tok imam ada orang pegang dia. Dia orang jaga mata dia. Kiri kanan dia orang jaga. Sama juga macam dosa menipu, membohong. Pun sama juga. Menipu, bohong. Al-kazibu, al-kizbu, al-ikhbaru ani syai'in bi khilafi ma huwa alaih. Apa saja yang kau cakap tak seperti yang asal, berdosa lah. Adalah penipuan. Benda 4 segi kita cerita kat orang bulat, dosa lah. Menipu. Benda bulat cerita kat orang 3 segi, dosa lah. Jadi cuma dalam dunia mana ada orang tak menipu? Mana ada orang yang tak boleh tak menipu? Mesti ada menipu. Terutama orang poligami. Poligami mana ada tak menipu? Hari-hari menipu. Itu tak boleh elak lagi. Saya tuan kadi bukan tahu, tuan bukan kadi, kadi ni NCA, nikah cerai rujuk.
Memang makanan hari-hari. Bekas kadi sekarang jadi imam. Dulu bekas kadi. Ada orang cerita, memang bohong. Kalau tak bohong, gaduh. Abang dah makan, kenyang dah makan. Rumah isteri hak kedua, kenyang dengan dessert dengan apa. Tapi sebab isteri pertama tanya, dah makan ke belum? Belum lagi. Padahal dah makan. Lepas tu perut dia dah ke bawah lah. Sebab isteri pertama masak beria dah. Takkan tak makan? Makanlah juga walau tak boleh nak suap. Makan je. Terpaksa. Abang ni kan malam pergi ke mana? Pergi ke surau lah mendengar ceramah. Katanya ada penceramah datang. Padahal rumah bini nombor 2. Kena begitu. Siap macam Pak Ma'un lah. Pakai dengan songkok dengan apa. Rupa datang si Mamat bawa basikal. Baju dalam. Pergi malam pesta muda-mudi. Itu menipu namanya. Terpaksa. Ada orang tanya saya, Ustaz, macam orang kahwin 2 ni, kalau dia menipu bini tu berdosa Ustaz? Ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya. Nak viral-viral kau jangan bantai aku lah. Ni pendapat saja. Bohong ni ada 3 yang dibenarkan. Kulul kazib yaktub ala bani Adam illa fi salas. Setiap pembohongan yang dilakukan oleh anak Adam dicatatkan sebagai dosa, kecuali kau bohong 3 suasana. Pertama kau bohong, rajulu yakzibu fil harbi fa ina harba khuda'. Pertama bohong dalam suasana medan peperangan. Dibenarkan. Muslihat tipu daya, tactical. Boleh bohong, takkan nak cerita semua ke musuh. Kami akan serang pukul sekian-sekian. Komando dah ada seminggu dah dalam, potong wayar apa semua, buat sabotaj. UTK akan datang kemudian, dia akan taruh semua gadget-gadget apa semua. Lepas tu kita punya amor akan masuk. Lurusnya cerita ke musuh. Tak payah jujur, menipu ya. Hatta kena tangkap dengan musuh pun jadi prisoner of war. Tanya, awak askar? Tak, saya wartawan sinar harian. Boleh? Boleh bohong. Tak berdosa, suasana perang. Yang kedua, rajulu yakzibu baina rajulain li yusliha bainahuma. Kita bohong untuk damaikan 2 kumpulan yang bergaduh. Contoh di kawasan perumahan kita ada 2 tim, 2 kumpulan. A dengan B. Bergaduh siang malam pagi petang. Kita orang surau tak campur. Pergi dekat A, kau bergaduh dengan B. B beruk, dia kutuk beruk. Sabar kau ni mulut macam pisau, ngutuk siang malam. B tak pernah ngutuk kau. Pada B hari-hari mengutuk. Kita tak cerita diam dia. Pergi kat B, kau bergaduh dengan A, monyet, dia kutuk monyet. Sabar B, kau ni apa? A tak pernah mengata kau. Pada baru 5 minit tadi, A panggil B ni beruk. Kita bohongkan saja. Tak pernah ni. Akhirnya dia, ya ke dia tak pernah ngutuk aku? Tak pernah. Hari-hari dia nyebut, bila lah nak minum air kau macam dulu-dulu. Ya ke? Akhirnya jadi yang panas jadi sejuk. Dibenarkan berbohong untuk mendamaikan. Suami isteri bergaduh, kita jadi orang tengah. Takkan nak cerita apa yang suami cerita pada kita ni. Bohongkan aja. Nak mendamaikan. Tapi watak-watak semua ni dah tak ada dah sekarang. Watak yang mendamaikan ni tak ada. Yang ada kan tukang bakar ramai. A dengan B bergaduh, dia cimbah minyak. Kau bergaduh dengan B. B beruk. Bukan beruk mak ye. Kalau aku jadi kau, aku terajang lama dah. Kurang hajar datang kampung orang, buat samsen sangat. Suruh dia balik kampung dia. Dia pula bercocok lagi dah. Ramai sekarang begitu. Bohong yang ketiga, ini masalahnya. Orang puan marah kalau cerita. Rajulu yakzibu lil mar'ati fayurdiha. Seorang suami dibenarkan bohong untuk jaga hati isteri. Dibenarkan. Jaga hati, dibenarkan. Isteri kita tidak sempurna, tapi dia nak kepada kesempurnaan. Kadang dia masak tak sedap. Takkan tuan-tuan nak cerita tak sedap apa pada dia. Terus tak payahlah jadi juri Master Chef pula dah. Tak sedap pun cakap sedap sudah lah, selesai masalah. Contoh masin. Allah, masin dalam hati. Bang, okey tak lauk? Saya lupa letak garam tidak? Okey abang, okey, no problem lah. Biasalah. Bohong, padahal memang masin betul. Tak payahlah luruh. Poh, masinnya kau ingat aku kerbau. Bagi makan kerbau makan garam. Tak boleh cakap gitu. Biasa saja. Sedap jangan, itu kan agama mengajar, isteri masak sedap jangan puji, tak sedap jangan kutuk. Itu kan bohong namanya. Patut sedap puji ya. Dah. Sedap jangan puji, tak sedap jangan kritik. Biasa saja. Apa masalahnya? Kalau tuan-tuan kritik, dia kecil hati. Sekali dia kecil hati, tak happy kita. Sebab happy wife, happy life. Kalau dia tak gembira, tak happy kita. Satu rumah, muram semua. Main Beyblade dia kita dengan anak esok. Dia buat mogok tidur pada pagi sampai tengah hari. Main Beyblade kita, berang. Tak reti kita esok. Happy wife, happy life.
Puji, kau main bunga-bunga suka. Padahal biasa masakan tu alah cekodok apa sangat, tapi oh marvelous macam duk kat Paris lah. Tapi jangan puji, agama tak bagi, jangan puji. Jangan puji melampau-lampau sangat. Nanti kalau tuan-tuan kutuk dia kecil hati. Kalau puji sangat apa risiko? Contoh tengah hari ada masak kari. Oh inilah kali naklah dekat ini banggai betul belah lawa banyak. Oh ini 3 hari pun ada bau, masya-Allah, Allah 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 Allah. Puji beri. Risikonya adalah hari-hari dia akan masak kari untuk tuan-tuan. Padan muka. Esok kari, lusa kari, tulat kari, hari-hari kari. Dia tukar binatang saja. Kari kambing, esok kari ayam, esok kari ikan, kari cuba. Tukar binatang. Minggu depan, ujung minggu, panggil orang datang pun buat kari juga. Sebab dah bos kata sedap, habislah padan muka. Siapa suruh puji? Lepas itu puan-puan, kalau suami puji lain macam depan orang, something wrong somewhere. Cek balik, ada girlfriend tu jawab ni. Lain macam dia puji aku ni. Depan tetamu dia puji. Saya ni, kalaulah tak ada dia di sisi saya. Saya tak tahulah puji. Tu lain macam tu, cek balik tu. Kat handphone tu, boleh tengok password, cek balik. Adalah girlfriend tu kalau puji lain macam. Ni bukan orang sini, orang Kuantan ya. Jadi kalau bohong, benarkan, tak ada masalah. Sebab kalau orang poligami, dia cakap benar pun dia tuduh bohong juga. Baiklah bohong. Hati tak sakit. Kadang dia luruh pada isteri. Isteri pertama minta duit. Bang, duit sikit. Bulan ni nak pakai duit sikit. Abang tak ada duit. Bulan ni korang keluar outstation pun tak keluar sangat. Mana ada job sangat pergi keluar. Duit tak ada. Sebab kita ni poligami, isteri akan marah. Awak tak nak menipu je lah. Menipu muka tu saya menipu. Cakap je lah bagi duit kat nombor 2. Macam orang tak tahu apa. Dia senapai. Aduh. Kita memang duit tak ada betul. Dituduh menipu. Apa perasaan? Kecewa. Jadi untuk solusinya, tuan-tuan nipu je lah lagi senang. Bang duit sikit. Duit tak ada. Aku baru bakar semua duit aku. Aku cocok semua aku bakar. Allah menipu. Memang ya aku menipu. Aku cakap betul kata menipu juga. Aku tak ada duit lah. Jangan memang buka wallet mana duit. Duit dalam bank. Pergi cocok. Dia tak percaya kita. Menipu je lah. Tapi janganlah menipu melampau-lampau macam Pak Ma'un tu. Tidak. Menipu yang teknikal lah sikit-sikit. Contoh dia balik pakai baju cantik. Bang cantik tak baju saya? Cantik. Selesai masalah. Walaupun tuan-tuan ada diploma industrial design, baju dia punya ni tak tahu zaman bila punya design. Tuan ya kan jelah. Cantik. Cukup lah, selesai masalah. Bang saya pakai ni nampak gemuk ke nampak kurus? Itu susah sikit nak jawab. Sebelum dia tanya, pegang je lah telefon. Dia baru kat mulut, halo, terus keluar. Salah jawab, tidur luar kita. Nak ngata dia gemuk, nak ngata dia kurus, celah mana kurusnya? Pinggang dengan punggung pun aku tak tahu mana satu lah. Dalam hati je lah. Bila tengok pakai baju, mana pinggang dia ni sebenarnya? Dalam hati. Tapi nak kata dia gemuk sekarang, tidur luar kita mengata dia gemuk. Jadi kalau bab soalan gemuk kurus, lebih baik tuan-tuan standby pegang telefon. Tapi kalau 3 pagi macam mana Ustaz? Cakaplah member kat Amerika telefon. Kan waktu berbeza. Member Amerika telefon. Jadi yang penting balik pada fitrah, bersegeralah kita kembali ke bangkai. Sebenarnya banyak nak cerita, tapi saya ingat tuan-tuan kita breakfast lah dulu kan lapar-lapar kan makruh pula mendengar ceramah. Gongkrak. Jadi saya kira sekadar itulah, banyak lagi nak ceritanya. Yang penting apa juga kita nak buat kembali pada fitrah, biarlah kita buat kerana kita tu nak kembali tu kerana menyesal dengan perbuatan, bukan kerana menyesal kalah ke apa, tidak. Ramai orang dia nak jadi baik tapi sebab dia menyesal kerana tak berjaya. Contoh dia beli nombor. Dia beli 6299. Keluar nombor 6399. Aduh, menyesalnya aku beli. Kita tengok, alhamdulillah kau dah balik makan jalan. Tu bukan menyesal dia tak nak beli dah, dia menyesal salah nombor. Lain tu. Ada orang dia berhenti buat jahat sebab dia dah tak larat lagi, ada. Awak kenapa tak minum apa semua dulu kan kuat minum? Saya dah puas dah ustaz. Puas ni lain. Puas ni dia berhenti sebab puas je. Kita nak dengar, awak kenapa berhenti minum? Saya menyesal ustaz, masa muda dulu minum, sekarang ni Allah. Menyesal betul. Dulu air arak ni macam minum air Coca-Cola. Sekarang menyesal. Itu taubat. Tapi kalau sekadar
Puas lah Ustaz, muda-muda puas lah. Itu belum lagi, itu ada act lagi. Belum lagi tobat, bukan balik makan jalan. Sama ada orang, dia buat kerana tak larat. Ada, tak boleh. Kerana menyesal, itu yang benarnya. Contoh, ada orang dia ni bertobat. Balik pada Mekah, dia tinggal semua. Semayang dia buat. Judi, tak main judi lah. Nombor tak boleh. Member tanya, macam mana kau boleh berhenti ketagih beli nombor? Dia beli nombor ni ketagih. Beli nombor dengan main apa ke nama, main jackpot. Oi, jangan main-main. Sekali tekan 50. Tak kena lagi. 50. Tekan tu 50 tu. 50. Kita yang baru berjinak-jinak RM5 jelah. Orang profesional 50 sekali picit. Kadang tidur siap qiyamul lail, duduk situ, duduk. Sehabis sekali kena dapatlah 18,000, 20,000. Tapi dah dapat, dia tak balik. Tikam lagi. Sebab benda tu menang ketagihan, kalah penasaran kan. Jadi, ada orang boleh berhenti. Kita tak fikir, macam mana kau boleh berhenti? Oh, kita mesti ada kekuatan dalaman. Kita mesti ada kekuatan dalaman. Good willing. Kita pada good willing. Kekuatan dalaman. Maknanya, jangan buat sesuatu bila dah berhenti tu, memang berhenti betul-betul. Tak ada dah kehendak lagi. Orang kata memang hebat lah kau. Memang hebat. Apa tu? Dia punya will power. Dia panggil will power. Will power. Kekuatan, kehendak dia. Orang pun tanya lagi. Kau macam mana boleh berhenti minum? Minum arak kan sedap. Macam mana kau boleh berhenti minum arak? Oh, dia kata, kita mesti ada will power. Kehendak dalaman. Oh, macam tu. Macam mana kau boleh berhenti hal perempuan? Kau kan dulu, benda tu Romeo, buaya besar. Segala perempuan kau sapu. Asal benti yang kau sapu. Tak kira bangsa apa. One Malaysia lah kau ni. Semua kau sapu. Macam mana kau boleh berhenti bab perempuan? Oh, yang itu sebab will power? Tak ada. Iaitu sebab no power. No power. Umur dah 60 ni, no power. Oh, kau berhenti kerana no power? Tak boleh. Berhenti kerana no power, tak aci. Tapi berhenti kerana menyesal. Ini number one. Kembali fitrah. Asal kau dah tak ada girlfriend macam dulu ramai-ramai? Aku menyesal lah. Tuhan marah buat kerjaan begitu. Kulu kilim, musuh anak dara orang, bini orang. Tak boleh. Dosa. Tuhan marah. Tuhan bagi bala, kau tahu. Kena sakit padan muka. Lain. Tapi kenapa berhenti? Tak larat tua lah. Itu tak ada. Itu masih lagi. Kalau sihat, boleh lagi. Ujungnya begitulah. Saya perempuan menyahal, tak boleh cakap. Saya dulu jaga masjid. Bawa AJK masjid. Pergi Jakarta. Kita rombongan tengok masjid. Ini AJK semua ni, bukan orang hua-hua ni. AJK masjid. Hari last, diorang charter satu van nak pergi melawat masjid perumahan. Tahan satu van. Ya Pak, masjid Pak. Ayo Pak. Ya, kita ke masjid Pak. Naik 10 orang. AJK masjid semua. Wakil pejabat agama seorang. Van tu masuk tengah bandar. Pergi kat tempat perempuan. Penuh. 4 tingkat. Seksi-seksi. Semua pakai skirt. Semua kata, ni apa hal masjid rupa ini pula lah. Semua turun. Tanya supir. Ini masjid apa ini? Ya Pak, ini masjid Pak. Masjid apa macam ni? Rupanya di Jakarta itu hati-hati akronim ya. Bahasa singkat. Masjid singkatan untuk masas sama picit. Masjid Pak. Ya masjid. Oh, jadi bukan salah dia, salah kita. Kena explain. Dia main Jakarta banyak shortcut ya. Kalau tuan-tuan pergi main golf seorang, Bapak Tan Sri ya? Enggak. Ya Bapak Tan Sri ni. Tan Sri itu singkatan untuk tanpa isteri. Artinya datang satu orang. Bapak Tan Sri? Iya, Tan Sri. Jadi siapa yang nak merasa Tan Sri, pergilah Jakarta seorang dapat jadi Tan Sri. Jadi masjid, tak apalah dah tersalah tempat. Patutnya dah salah, balik je lah. Dah, AJK masjid. Turun juga. Turun ramai. Cabut kopiah lipat, masuk poket. Dia tak nak pergi, tapi turun tu ada. Ada kat selfie-selfie sikit. Tak tahu grup mana dia masuk tu kan. Ambil gambar. Ada juga yang tanya ke Ustaz. Ustaz, kalau pergi urut kaki salah ke tidak? Datanglah nak tanya hukum pula. Kau hari-hari dengar kuliah. Takkanlah tak tahu hukum. Setan dah start bisik. Mari, Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub. Mari urut kaki lah. Amoy urut. Sebaik ada Ustaz. Jangan. Ni dosa. Benda tu boleh menyelamatkan kita. Banyak dia terangkan, fikir sekadar itulah saja ya. Dah 2-3 orang dah saya tengok jemaah, dia nak start motor, dia malu, dia tolak perlahan, dia motor sampai pagar.
bini dia tunggu hujung bawah pokok, tak apalah, nak balik ada hal masing-masing. Sekadar itu, terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita menadah tangan doa moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa min syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.